Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Sahih Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama. Malaysia gesa Amerika Syarikat segera melaksanakan resolusi Majlis Keselamatan PBB 2735 dalam kurungan 2023 yang menggariskan cadangan 3 fasa oleh negara kuasa besar itu bagi menamatkan segera peperangan di Gaza. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-12 yang dihadiri Setiausaha Negara Antony Blinken dan 9 kepimpinan utama negara anggota ASEAN lain. Tegasnya rancangan 3 fasa itu perlu dilaksanakan tanpa syarat tambahan bagi mengembalikan keamanan kepada rakyat Palestin. Ia termasuk pembebasan tebusan, pertukaran tahanan warga Palestin dan pengunduran penuh tentera Israel dari Gaza. Selain menggesa penyaluran bantuan kemanusiaan dengan segera dan tanpa halangan serta pembinaan semula wilayah itu. Dalam sidang kemuncak Asia Timur ke-19 pula, Datuk Seri Anwar menggesa dunia memainkan peranan lebih proaktif dalam menyokong inisiatif ASEAN mencari jalan penyelesaian aman yang berkekalan berhubung isu Myanmar. Ini termasuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Semua anggota ASEAN tegasnya amat komited untuk memastikan rantau ini bebas daripada konflik dan ketegangan yang boleh menghalang usaha untuk mencapai keamanan dan kestabilan. Ia terutama konflik yang berpunca daripada persaingan kuasa besar. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata Malaysia akan mengambil inisiatif untuk memulakan rundingan dengan Myanmar bagi menyelesaikan pergolakan yang berlarutan sejak rampasan kuasa tentera Februari 2021. Beliau akan bertemu dengan rakan sejawatannya Yu Tan Swee selepas pihak junta memberi isyarat untuk membuka pintu rundingan. Ini merupakan sesuatu yang baik. Jadi kita nak ambil peluang ini supaya ruang ataupun pintu yang terbuka ini kita nak gunakan supaya kita dapat berunding dengan mereka dan kita nak juga berunding bukan dengan satu pihak tapi ada banyak pihak. Krisis di Myanmar merupakan antara topik utama perbincangan dalam sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dengan pemimpin 10 negara anggota ASEAN terus memberi penekanan kepada konsensus 5 perkara sebagai asas utama rundingan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad menyuarakan hasrat Malaysia mahu isu Laut Cina Selatan diuruskan secara bersama melalui pendekatan ASEAN, bukannya secara bersendirian. Tegasnya pendekatan diplomatik dan kerjasama melalui ASEAN kaedah terbaik untuk menangani pertikaian di kawasan berkenaan. China menyatakan bahawa Laut Cina Selatan itu biasa laut dia katakan dia di bawah, dia juga kata itu ikut undang-undang antarabangsa, kita kata ikut undang-undang antarabangsa. Jadi tengoklah, tapi kita boleh segala apa juga kita melalui diplomasi, secara berdiplomasi, diplomatic channel, supaya kita tidak menutup pintu dan kita punya communication tetap ada. Kita juga minta negara-negara supaya jangan slam the door, jangan tutup pintu. Masalah berhubung pelaksanaan projek tebatan banjir di Kelantan akan diselesaikan segera. Komitmen dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan mencari penyelesaian agar projek berkenaan disiapkan seperti dirancang. Penyelesaian kepada masalah banjir di Kelantan kekal menjadi fokus utama di peringkat persekutuan, terutama membabitkan masalah kontraktor. Sebelum ini, Perdana Menteri maklumkan projek tebatan banjir dan loji bekalan air bersih di Kelantan perlu disegerakan demi kepentingan rakyat meskipun membabitkan kos yang agak tinggi. Perkembangan banjir sehingga pukul 4 petang tadi, 19 PPS masih beroperasi di Kedah. 2,912 penduduk daripada 911 keluarga masih berlindung di 4 daerah di negeri itu. Di Perlis, hanya 2 PPS masih dibuka. Ia menempatkan 146 penduduk daripada 49 keluarga, masing-masing di Kangar dan Arau.
Di Perak, jumlah penduduk terjejas kekal 136 orang daripada 40 keluarga. 2 PPS masih dibuka di daerah Krian. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak menempatkan 71 penduduk. 65 penduduk lagi masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Amin, Bagan Serai. Di Batu Pahat, Johor, jumlah penduduk yang masih ditempatkan di PPS SK Seri Bunut kekal 17 orang daripada 3 keluarga. Semua penduduk terjejas belum dibenarkan pulang berikutan paras air banjir belum surut disebabkan banjir termenung. Keselamatan pegawai dan anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di Lubnan sentiasa diberi keutamaan. Mereka kini berada dalam keadaan selamat walaupun Zionis melakukan provokasi ke atas pasukan pengaman. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya sentiasa memantau rapat perkembangan semasa konflik berkenaan. Kita dalam sehari dalam 3-4 kali dapat laporan. So kita sedang meneliti, memang kita tak nafikan pihak IDF telah melakukan provokasi kepada pasukan Ireland yang berdekatan dengan sempadan Lebanon, manakala kita atas sikit. Jadi kita tunggu keputusan bersama. Segala operasi kawalan memang dah tak ada dan kita sentiasa berada dalam bangkar dan dinasihatkan untuk berada dalam bangkar. Satu-satu jangka masa dalam bangkar dalam 12 jam, 13 jam. Jangan duduk dalam bangkar. No activity, nothing. Tetapi UNIFIL belum buat keputusan untuk dipindahkan. Terdahulu media melaporkan 2 anggota pengaman Indonesia UNIFIL cedera dalam serangan Israel di selatan Lubnan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan 99 juta ringgit diperuntukkan daripada program jalinan digital negara Jendela untuk melancarkan inisiatif prajurit broadband. Menerusinya, 73 kem tentera di seluruh negara akan menerima manfaat di bawah pembangunan infrastruktur gentian optik Fiber to Home FTTH membabitkan 59,420 pintu rumah keluarga Angkatan Tentera. Jadi ini semua disediakan oleh kerajaan sebagai satu pengiktirafan kepada kesetiaan dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan selaku prajurit tanah air, selaku perwira kepada negara dalam menjaga keselamatan dan juga pertahanan negara. Mengenai memorandum persefahaman MOU antara ATM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, beliau berkata MOU itu meliputi aspek peningkatan kesaling hubungan infrastruktur dan perkhidmatan jalur lebar gentian optik. Selain perkongsian maklumat dan data, pelaksanaan latihan serta program-program kesedaran dan pembangunan insan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pihaknya bersetuju untuk memberikan tambahan rebat kepada warga ATM dalam tempoh 6 bulan pertama bermula hujung tahun ini. Ini melibatkan pengurangan RM10 daripada harga pakej yang ditawarkan. Saya minta pihak MCMC meneliti the commission to look into this. Peruntukan tambahan sebanyak 3.3 juta ringgit untuk mengurangkan kos pakej tersebut daripada RM49 ke RM39 bagi 6 bulan pertama. RM39 untuk 100 Mbps. Kita harap semua rakan-rakan penyedia perkhidmatan, all of the fiber to the home companies, mereka juga melihat usaha dan ikhtiar kerajaan untuk menyediakan internet kepada seluruh rakyat Malaysia. 3 menteri bakal membentangkan kertas kerja berkaitan isu GISBH pada hari kedua persidangan Dewan Rakyat 15 Oktober ini. Ia melibatkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Nahim Mokhtar, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri.
Pembentangan membabitkan aspek akidah, pelanggaran undang-undang dan bantuan yang akan diberikan kepada mangsa GISBH. Sebab saya rasa terdapatnya beberapa macam persoalan yang masih tertanya-tanya pada pandangan umum tentang mungkin kenapa banyak orang membuat laporan tapi tindakan itu lambat dan sebagainya. Saya tak dapat jawab sebab saya yang tidak bertanggungjawab dari isu ini. Tapi alhamdulillah lah tiga-tiga menteri yang bertanggungjawab tu akan memberikan penangan menteri lah tentang apa yang telah berlaku dan apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saksikan temu bual eksklusif Hala 7 Sabah Maju Jaya dalam naratif khas bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah pada Isnin 14 Oktober 2024, 9 malam, hanya di TV1 dan RTM Klik. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan menarik hari ini, Kementerian Kejaraya ambil langkah-langkah intervensi dalam memantau projek sakit seluruh negara. Perincannya langsung bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Kejaraya KKR sentiasa memantau 2.8% projek sakit seluruh negara dengan mengambil langkah intervensi bagi menyelamatkan projek-projek tersebut. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu kerjasama telah dibuat di peringkat kontraktor dan JKR sendiri. Seterusnya, siasatan mendapati antara masalah dihadapi mereka ialah melibatkan kewangan. Seluruh negara, ya, hanya 2.8% projek yang dikategorikan sakit dia dari semasa ke semasa lah. Jadi makna dia kita laksanakan projek-projek dengan cara cemerlang kerana 97.8% kita siap dengan terbaik, ya. So it's negligible lah 2.8% tu. Kebanyakannya kontraktor berdepan dengan masalah kewangan lah. Walau bagaimanapun, katanya daripada jumlah tersebut, sebanyak 97.2% adalah projek yang sudah siap dengan cemerlang. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis penyerahan 2 projek siap pembinaan gantian penuh 12 bilik darjah dan lain-lain kemudahan SK Jalan Haji Baki Padawan Sarawak dan Sekolah Dives Sarawak 2021, pembinaan gantian dan tambahan bangunan SMK Sungai Pauh Sarike Sarawak di SK Kampung Haji Baki Padawan hari ini. Perbincangan telah dijalankan dan kontraktor telah diberikan tempoh masa yang ditetapkan mengikut kes masing-masing. Dalam pada itu, beliau memuji kontraktor bagi 2 projek sekolah tersebut kerana telah melaksanakan projek dalam tempoh masa dan kos yang ditetapkan. Rekaan bagi SK Kampung Haji Baki patut dijadikan contoh untuk pelaksanaan projek sekolah lain. Berikutan rekaannya sesuai dengan keadaan semasa. Pelaksanaan projek bekalan air berimpak tinggi di Bukit Song bernilai sekitar 41.1 juta ringgit sedang dilaksanakan bagi menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di kawasan Beluru, Kenu, Niah dan Subis. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi memberitahu ianya bertujuan bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di kawasan-kawasan berkenaan. Projek bekalan air tersebut telah dirancang dengan teliti oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALK Sarawak sebagai agensi pelaksana. Projek yang masih dalam fasa pembinaan ini melibatkan pembinaan stesen pam penggalak baharu berkapasiti 3 juta liter, pembinaan tangki reservoir berkapasiti 5 juta liter, pembinaan tangki aras tinggi berkapasiti 3 juta liter di Pekan Berkenu dan
pemasangan saluran paip baharu sepanjang 31 km. Siapnya projek ini pada suku pertama 2025, ia akan meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan air bersih kepada para pengguna di Bekenu, Beluru, Niah dan Subis. Beliau memberitahu dalam satu kenyataan media setelah melawat projek JBAB di Bukit Song. Baik saudara, projek pembesaran Taman Awam Miri Fasa 4 bakal dimulakan dengan jangkaan siap dalam tempoh 12 bulan. Ianya melibatkan kawasan tebing batu dan Forest Park dilaksanakan dengan kos RM1.5 juta dibiayai Kerajaan Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, projek ini adalah untuk menonjolkan keunikan landskap geologi kawasan Taman Awam Miri termasuk formasi tebing batu serta meningkatkan kemudahan awam di taman ini. Katanya semasa mengadakan lawatan ke tapak projek tersebut, Taman Geologi ini merangkumi kawasan seluas 11.03 ekar yang akan memelihara ciri geologi unik serta menyediakan ruang rekreasi. Projek yang dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Miri ini melibatkan pembinaan jalan masuk utama, hentian, tandas awam, pavilion, 2 trek jogging dan 1 laluan geologi. Dengan siapnya projek ini kelak dijangka akan menjadi tarikan baharu pelancong serta merancangkan sektor pelancongan Bandaraya Miri. Kerajaan Sarawak menyasarkan sebanyak 60% pelajar didaftarkan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjelang tahun 2030. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin memberitahu ini adalah sebahagian daripada strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Negeri. Setakat ini, seramai 30% pelajar telah didaftarkan dalam bidang STEM di Sarawak. Menurut Datuk Seri Roland, kementeriannya komited membantu para pelajar mencapai impian menerusi bidang STEM melalui pelancaran pelbagai inisiatif untuk mempromosikan STEM di seluruh negeri, termasuk program yang direka menjadikan pembelajaran interaktif dan menyeronokkan. Beliau berucap pada perasmian STEM Hub dan Karnival STEM, Baduk STEM Mini Expo 3.0 di SMK Padawan. Ujarnya, walaupun sasaran Kerajaan Sarawak untuk 60% penyertaan STEM menjelang tahun 2030 mungkin kelihatan seperti jumlah yang besar, tetapi beliau yakin ia mampu dicapai. Dalam pada itu, kementeriannya juga memberi tumpuan memastikan guru mendapat sokongan dan sumber diperlukan untuk membimbing para pelajar. Saudara, stigma suasana perpustakaan yang membosankan di kalangan komuniti dapat diubah dengan pelaksanaan program literasi maklumat menyeronokkan dengan inklusiviti digital pada masa kini. Hubungan baik perpustakaan penyedia perkhidmatan dengan pengguna dapat dipertingkatkan di samping menyebarluaskan peranan perpustakaan dalam komuniti menerusi penganjuran program Library Open Day. Ini dijelaskan oleh Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, bahawa program sebegini dapat menggalakkan komuniti mengunjungi perpustakaan bagi pelbagai tujuan positif. Program ini juga adalah selaras dengan pemberdayaan matlamat pembangunan mampan iaitu Sustainable Development Goal dalam kalangan komuniti. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan program Library Open Day di Perpustakaan Awam Bintangor. Dalam pada itu, program ini turut berkolaborasi bersama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan mengadakan pembelajaran STEM, justru menambah pengetahuan peserta dan meningkatkan kemahiran berfikir serta memupuk kesedaran pentingnya pembelajaran STEM. Hampir 100 penduduk dari 2 buah rumah panjang di Lemanak Engkelili dalam bahagian Sri Aman terjejas akibat tanah runtuh dan banjir. Kejadian membabitkan 8 pintu bilik di Rumah Unsa, Sekandis dan Rumah Alexandi, Sekandis Baruh. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, 76 penduduk dari 5 pintu bilik di Rumah Unsa ditimpa tanah runtuh hingga menyebabkan kebanyakan dinding bahagian dapur roboh. Ia disebabkan kejadian tanah susur dari bukit di belakang rumah panjang tersebut, ekoran hujan lebat sepanjang malam kemarin. Sementara itu, sebuah rumah persendirian didiami 4 penghuni di kawasan sama ditenggelami air sehingga paras bahagian bumbung akibat limpahan air disebabkan kenaikan air
Sungai Kesit selepas hujan lebat. Di rumah Alexandi, 15 penghuni dari 3 pintu bilik terjejas akibat kejadian tanah runtuh dari bukit di bahagian hadapan rumah panjang menyebabkan bahagian dinding hadapan atau ruai rumah panjang tersebut roboh. Terdapat jalan kebun di sekitar kawasan turut terjejas dan terputus jalan disebabkan kejadian itu. PGO memaklumkan kedua-dua rumah panjang itu masih berdepan risiko berlaku semula tanah runtuh sekiranya hujan lebat masih berlaku kerana terdapat pergerakan tanah semasa pemantauan dijalankan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Perkembangan dari Sabah petang ini, pelaburan 11.34 bilion ringgit diterima negeri itu tahun lalu. Laporannya terus bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Sahih. Sabah menerima pelaburan berjumlah 11.34 bilion ringgit tahun lalu, sekaligus menjadikannya negeri ketujuh meraih pelaburan tertinggi di negara ini. 13.3% daripada jumlah itu disumbangkan oleh pelaburan dalam sektor pembuatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pencapaian ini membuktikan Sabah mampu menarik ramai pemain industri di peringkat global untuk melabur dalam pelbagai sektor di negeri ini. Ini termasuklah dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan produk berasaskan tenaga boleh diperbaharui sekaligus meningkatkan reputasi Sabah sebagai destinasi pelaburan pilihan. Datuk Haji G berucap sempena Majlis Pencapaian Terbaik Sabah SATA 2024. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Dalam majlis ini, Datuk Haji G turut menzahirkan penghargaan kepada para usahawan, pemimpin korporat dan inovator yang berperanan penting menarik pelabur ke Sabah. Usaha ini akan membantu memajukan Sabah sekaligus menjadi penyumbang penting kepada ekonomi negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor mempengerusikan mesyuarat pra-perundingan bagi membincangkan pindaan perlembagaan mengenai rang undang-undang RUU Kewarganegaraan. RUU berkenaan akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan ketiga dalam sidang Parlimen akan datang. Ketua Menteri bersama 8 ahli parlimen telah diberi taklimat mengenai perkara tersebut oleh Timbalan Setiausaha Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan Kementerian Dalam Negeri, Mimi Suryati Mat Khalid. Ahli parlimen yang hadir ialah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Keningau, Datuk Armizan Muhammad Ali Papar, Datuk Syahelmi Yahya Putatan, Datuk Jonathan Yassin Ranau, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi Kalabakan, Datuk Mat Bali Musah Sepitang, Datuk Loh Su Fui Tawau dan Ridwan Rubin Tenom. Turut hadir Peguam Besar Negeri Datuk Brandon Ketso. Kehadiran pelancong ke negeri ini diyakini mencapai 4 juta orang tahun depan. Keyakinan itu berdasarkan usaha kerajaan memperhebat penganjuran pelbagai program perniagaan yang mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Dalam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, setakat Ogos tahun ini jumlah pelancong ke Sabah mencecah 2.9 juta orang. Jumlah itu dijangka meningkat kepada 3 juta orang menjelang Disember. The majority one, if from international, are from China, and then Brunei and Korea. But next year, jangan lupa, we are expanding again our frequency of incoming of connectivity from Indonesia. And then also we are opening up Ho Chi Minh. All these are new destinations for us, you see, in addition to what we are having now. Up to today, we have 10 provinces or cities that fly direct from China to Sabah. So hopefully next year we will have more. We'll open up more, at least a few more. So of course we have to be working hard to promote further. Datuk Christina ditemui media selepas merasmikan Explore Sabah 2024. Explore Sabah bermula hari ini bertujuan mempromosikan kepelbagaian keindahan warisan budaya serta alam semula jadi dengan memberi tumpuan kepada ekopelancongan, pelancongan pendidikan, pelancongan kebudayaan, pelancongan sukan dan pelancongan pengembaraan.
Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih. ...154 projek fasiliti kesihatan dibangunkan di seluruh negara dengan kos keseluruhan hampir 14.7 bilion ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata daripada jumlah berkenaan, 111 projek diluluskan menerusi RM ke-9 hingga RM ke-11, manakala 43 projek lagi di bawah RM ke-12. Kesemua projek di bawah seliaan JKR itu meliputi 3 peringkat pasca siap dalam pembinaan dan pra-pembinaan. Untuk tahun ini sahaja, 13 buah projek fasiliti kesihatan awam berjaya disiapkan. Di Kelantan, 21 projek dalam peringkat perancangan, pembinaan dan sudah siap dilaksanakan dalam tempoh RM ke-10 hingga RM ke-12. Datuk Seri Fadilah berucap dalam majlis penyerahan projek siap Hospital Bacok di Gunung Bacok. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Ikuti siaran langsung Majlis Penyerahan Pengerusi ASEAN 2025 kepada Malaysia oleh Laos selepas ini. Saya Sahi Samsudin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.